Salam hormat, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali bersama-sama saya Kartina Abdul your mobile apps trainer, dan pada hari ini kita akan teruskan sharing dalam 14 days app channel kita, iaitu hari yang ke-6. Saya akan share dengan tuan-tuan puan-puan bagaimana untuk membina aplikasi untuk e-commerce. Ya, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan-puan boleh menggunakan AMB dan bina e-commerce app dengan cara yang mudah tanpa coding dan akan menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan yang pertama kali bersama-sama saya, di AMB kita mempunyai lebih daripada 100 features, to be exact 130 features buat masa ini. Kita hanya bermula dengan hanya 20 features dan alhamdulillah telah ada lebih daripada 100 feature dan adalah menjadi cita-cita kita untuk menambah lebih banyak feature pages untuk kegunaan peserta-peserta kita dan juga diri saya, sebab saya juga membina aplikasi, dan insyaAllah itu sebab salah satu di antara sebab mengapa kita pergi menawarkan online program, sebab dengan lebih ramai users menggunakan sistem kita, kita boleh expand. Sebab cara saya mudah tuan-tuan puan, duit masuk, kita roll back dan kita kembangkan sistem platform kita. Saya tidak mengambil apa-apa bantuan atau penggeran daripada kerajaan. Bukan opportunity itu tidak ada tuan-tuan puan, saya malas nak isi borang, nak pergi mesyuarat sana sini dan sebagainya. Okey. Yang penting saya pasti apa yang kita ada setakat ini boleh membantu tuan-tuan puan-puan, dan saya mempunyai video dalam bahasa Malaysia dan video dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris macam biasa ianya lebih cepat, bahasa Malaysia macam mana, sebab kita menggunakan perkataan yang lebih banyak, dia jadi lebih panjang. So saya mohon ampun dan maaf. Video saya yang kita sediakan untuk peserta-peserta kita di AMB Academy kebanyakannya semua very short. Okay, yang mana kita tackle terus isu tu, macam mana nak buat Google Map API, macam mana kita nak set up PayPal, macam mana kita nak macam-macam lah, semua dah ada, semuanya video-video yang pendek, tapi video yang kita buat untuk 14 hari app challenge ini sedikit panjang tuan-tuan puan, sebab saya nak kena explain lebih kerana kita juga share pada orang yang belum pernah menggunakan sistem kita untuk mendapat sendiri terus betul ke AMB Toolkit yang kami anjurkan penggunaan ni betul-betul boleh dibina tanpa coding. So, baiklah saya teruskan. Saya harap tuan-tuan puan-puan boleh bear with me. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan berminat nak membina aplikasi tanpa kod, kenalah belajar. InsyaAllah kita akan siap membina sebuah aplikasi untuk e-commerce yang sesuai untuk dipublishkan. Tetapi apa yang saya buat pada hari ini, memang saya sendiri tak boleh publish tuan-tuan, sebab saya tak ada produk. Sebab saya seorang trainer. So saya ada aplikasi saya, Kartina Abdul Ghani, available dalam Play Store dan App Store. Tuan-tuan puan boleh download, tapi ianya lebih kepada informasi sahaja. Dan juga untuk saya share pasal full workshop saya. Alright, saya belum pun dalam aplikasi saya update dengan the online program lagi. Sebab online program ni ada sesuatu yang masih baru kita lakukan. Mungkin saya akan buat satu video untuk update kita punya apps, dan saya akan gunakan aplikasi saya sebagai contoh yang mana dia akan sync automatically. Itu salah satu di antara kebaikan sistem kita. Apa yang kita lakukan, kita boleh buat perubahan walaupun user kita dah download daripada Play Store, kita buat perubahan dan dia akan sync terus. Okay, tapi ada 3 perkara tak boleh sync. Itu semua kita ada ceritakan dalam video-video kita yang pendek-pendek. Okay, baiklah. Saya nak terus kita masukkan untuk pembinaan aplikasi e-commerce. Okay, sedikit penjelasan sebelum saya teruskan. Okay, macam saya sebutkan tadi, kita ada lebih daripada 100 feature pages, dan saya akan zoom in feature pages yang kita boleh gunakan untuk membina e-commerce page. Okey, yang pertama adalah page yang dinamakan commerce. Kalau tuan-tuan puan yang dah menyertai program saya ni, sila buka app platform tuan-tuan puan, log in AMB server kita, dan pergi ke features dan now type situ commerce, ataupun tengok je dia ikut alphabet.
Dan ini bila tuan-tuan puan buat aplikasi e-commerce tuan-tuan puan, dia adalah native di dalam app ya, di dalam app. Tetapi semua apa yang kita nak masukkan kita mesti melalui kita punya app builder. Okay. Dan kita ada juga Mprint. Okay, dalam commerce page ni, nanti kan bila kita build up, saya tunjukkan tuan-tuan puan akan lebih faham. Dalam commerce page tu pun ada delivery, tapi commerce page punya delivery adalah katakan produk lah, kita jual handphone ke, kita jual suplemen ke, dan kita akan cakap delivery adalah dalam masa 24 ke 48 jam, jangan over commit tuan-tuan puan, buatlah dalam katakan 5 ke 7 hari, tapi tuan-tuan puan hantar awal lagi bagus. Okay. Mprint ni pula kita tambah, kita baru tambah aja awal tahun ni dah bulan berapa ni? Bulan 6. Saya rasa awal tahun ni ataupun akhir tahun lepas, saya pun dah tak ingat sebab banyak yang kita tambah. Yang mana ini adalah untuk restoran. Kalau kan tuan-tuan pun ada restoran dan ada masa kedai buka, kedai tutup, dan kalau kedai tutup tak boleh masuk commerce page tu tuan-tuan. Dia akan tulis kedai tutup. Dia kata kedai tutup, kalau tuan-tuan buka 24 hours, set 24 hours lah. Tapi di sini delivery, kita nak organize delivery. Kalau tuan-tuan puan nak deliver tengah malam, 24 jam buka lah ataupun sampai pukul 1 pagi. Tapi kalau tuan-tuan puan tak ada buat delivery malam, jangan masukkan Mprint. Commerce page saja sudah cukup untuk delivery produk-produk. Tapi kalau tuan-tuan puan nak juga guna Mprint untuk produk-produk yang macam ni ataupun yang ada fizikal lah, maksud saya pun boleh, tidak ada masalah. Tapi target kita sebenarnya kita nak target delivery untuk barang makanan, sebab mesti deliver on the spot. Lepas tu ada boleh keluar printer message, boleh keluar SMS message, dan tuan-tuan puan-puan pun boleh dan tengok reminder kalau delivery tak buat. So dia macam-macam sikit lah, dia upgrade. Mana kita upgradekan commerce pin untuk ada delivery setting tersebut. Okay. Dan kemudian ada banyak popular e-commerce page, okay. WooCommerce, Shopify, OpenCart, Magento dengan PrettyShop ni bermakna tuan-tuan puan-puan boleh bina melalui website. Kita ambil API daripada website tu, kita masukkan ke dalam app kita. So nanti dia akan native juga di dalam website. Tapi kadang-kadang ada setengah popular e-commerce ni, bila kita nak minta API, dia akan charge extra. Ada yang dah tak charge, ada yang akan charge extra. Macam OpenCart dia akan minta extra. So, kalau nak memudahkan, tak mau bayar extra, cadangan saya buka aja via URL. Via URL, makna nanti kan dalam tu nanti kan ada dia punya URL tu, pembelian tu, tuan-tuan puan ambil URL tu, masuk ke dalam aplikasi tuan-tuan puan melalui page yang kita namakan link. Okay, LINK, link, ataupun links ada multiple URL, ataupun boleh masuk juga dalam custom page. Custom page ada link. So di sinilah tuan-tuan puan, maksudnya kita ada banyak feature pages. Apa objektif tuan-tuan puan, dan kita be kreatif dan modify mana yang bersesuaian dengan apa yang tuan-tuan puan dah lakukan dan bajet yang ada. Kalau tak nak extra cost, commerce page. Dan saya rasa WooCommerce ni pun yang basic je tak ada extra cost dan tuan-tuan boleh guna. Terutamalah pada mereka yang dah ada website, yang dah ada e-commerce ni. Sekarang ni nak buatlah app-app, tak payah coding boleh buat. Tapi nanti kalau guna commerce, dekat app pun tuan-tuan puan kena maintain, dekat website pun tuan-tuan puan kena maintain. Leceh. Nanti kan dia punya database pun pergi ke dua tempat yang berbeza. So cadangan saya pada sekiranya tuan-tuan puan adalah orang yang sebegitu, usahawan yang telah mempunyai perniagaan dan dah set up dah, tak payah risau-risau. Tak payah guna commerce page. Kalau guna WooCommerce ni kita boleh ambil API, check sama ada kena bayar extra atau tidak. Kalau kena bayar extra, tak payahlah bayar extra tu puan, masuk saja URL. Kalau tidak perlu pembayaran extra, teruskan. Kita boleh pick up the API dan masukkan dalam feature pages yang dinamakan WooCommerce itu. Alright, so saya harap tuan-tuan puan faham clear bagaimana kita boleh be kreatif dan guna feature pages yang sesuai. So saya akan tunjukkan pada hari ini bagaimana kita menggunakan commerce dan juga Mprint pages ataupun Megaprint pages. Okay, alright. Sekarang karakteristik, okay,
karakteristik feature pages commerce page yang kita ada buat masa sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan sebagai satu seller, bermakna tuan-tuan dan puan-puan adalah pembekal. Tuan-tuan dan puan-puan adalah pengusaha. Makna tuan-tuan dan puan-puan buat jualan, katakan ni lah, ni khas rondeng ni. Okey, saya isi Elman ni sebagai jajan. Okey, tuan-tuan dan puan buat jualan ni direct. Ada satu je produk tuan-tuan dan puan ataupun tuan-tuan dan puan mempunyai beberapa produk tapi seller je satu orang. Tuan-tuan dan puan sahaja. Okey? Dan tuan-tuan dan puan boleh ada restoran, ada kedai macam Mama Teria ke ataupun kedai lah macam kita di Melawati ada Rosalinda dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan boleh buat apps. Especially kalau yang eksklusif restoran dan sebagainya, mungkin tuan-tuan dan puan walaupun mungkin masuk kat Foodpanda, masuk dekat Grab Food, tapi tuan-tuan dan puan nak tunjuk eksklusif restoran tuan-tuan dan puan ataupun nasi lemak-lemak memang sedap punya, ramai dah pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan puan ni kan. Naik taraf kita buat app. Terus orang boleh order dengan kita. Maknanya satu seller dan kita ada deliverynya sekali. Kita uruskan masuk dalam sistem kita SMS ataupun kita boleh cari printer yang bersesuaian, yang actually link lah yang compatible dengan sistem kita dan kita boleh nampak semuanya. Ataupun kita boleh buat multiple seller. Bermakna dia macam Lazada dengan Shopee tu, tuan-tuan dan puan boleh ada kedai tuan-tuan dan puan sendiri, makna jual nasi lemak, lepas tu nanti kan adalah orang jual durian, jual lontong, jual mi goreng, kedai-kedai yang bermacam-macam. Kalau restoran ataupun tuan-tuan dan puan boleh produk lah, tuan-tuan dan puan jual macam perkara macam ni, ada orang jual kosmetik dan sebagainya. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hanya kelemahan sekarang multiple seller ni, seller-seller yang lain tu atau vendor-vendor yang lain tu dia kena hantar information kepada tuan-tuan dan puan kena upload ke dalam sistem. Bagusnya ada control. Bagusnya ada control. Sebab sekarang pun kita dengar macam Shopee saya tak pernah nampak lagi, tapi macam Lazada dah beberapa kali dah ada orang komplain barang tak sampai sebab actually ada seller yang memang menipu. So di sini tuan-tuan boleh check dulu latar belakang seller-seller yang akan masuk ke dalam sistem tuan-tuan puan-puan, app tuan-tuan puan-puan dan boleh ada control. Okay? Namun begitu, kita sedang upgrade dan kita akan ada insyaAllah Commerce Pro yang mana itu dia jadi exactly macam Lazada dan Shopee yang mana boleh ada multiple seller dan seller yang lain boleh upload sendiri dan kemudian akan ada delivery sebab Megaprint tu pun actually Megaprint dibuat oleh programmer daripada Italy dan dia bersedia nak upgrade dia punya Mprint tu supaya boleh buat multiple delivery for multiple vendors. Maknanya nanti vendors akan uruskan. So di sini kita dalam upgrade ya tuan-tuan puan. So insyaAllah mungkin sebulan 2 benda ni akan ada dan insyaAllah masa depan kita akan upgrade banyak lagi ya tuan-tuan puan. Itu sebab seperti saya sebut tadi, salah satu di antara sebab mengapa kita pergi online training. Satu sebab COVID-19 ramai meminta saya mengajar online. So kita teruskan buat secara online sebab sebelum ni saya maintain full workshop dan kemudian kita boleh reach out dan bantu lebih ramai usahawan dan kemudian juga bila kita ada lebih ramai users tuan-tuan dan puan, so kita boleh upgrade, update, tambah lagi feature pages untuk kegunaan semua peserta-peserta dan dia jadi win-win situation kita berkembang bersama-sama dan membesarkan AMB platform kita untuk ada lebih banyak feature insya-Allah. Okey, so kelemahan seperti begini kurang kontrol tapi boleh diatasi dengan adanya balance and check lah. Tuan-tuan kena buat peraturan lah. Mungkin sebelum tuan-tuan benarkan dia orang upload sendiri, buka ruangan tu sendiri, mungkin ada check ataupun tuan-tuan puan kena cross check. Kita tak mahu nanti store tuan-tuan puan akan orang kata macam get bad remark lah. Tetapi jujurnya bagi saya kalau kita nak membina another Lazada, another Shopee, tuan-tuan puan mesti lihat dari sudut ini sebab saya bercakap dengan usahawan kalau macam buat wallpaper ke greeting card saya tak payah cerita ni. Tuan-tuan puan kena lihat dari segi apa perbezaan tuan-tuan puan, apa niche, apa business
point tuan-tuan dan puan-puan yang akan membuatkan aplikasi tuan-tuan dan puan-puan berbeza daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin fokus pada certain categories, mungkin fokus kepada niche business dan sebagainya, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, mengapa orang nak download tuan-tuan dan puan-puan? Betul, dia guna Lazada, Shopee saja kan. So di situ kita kena test out, kita kena play around, dan di sinilah kita membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk test out market baru yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat. Kalau nak suruh programmer buat, kita pun tak tahu whether boleh sukses atau kita boleh compete dengan Lazada, Shopee, dah nak kena bayar mahal-mahal dah tuan-tuan dan puan-puan. So di sinilah kita di AMB membantu usahawan-usahawan untuk membina aplikasi mereka untuk test out kalau nak buat market yang baru, ataupun untuk terus buat, makna tuan-tuan dan puan confident boleh jalan terus buat saja. Ada usahawan yang gunakan sistem kita, bila dia dah publish, dia dah guna, dia dah happy dah. Dia tak upgrade dah. Dia bagi dia dah okey dah, tak payah bercakap dengan programmer dah, cukup dah untuk dia punya keperluan buat setakat tu. Mungkin masa depan dia orang akan upgrade sebab berkembang dengan bisnes dia. Okey, nak buat app harga RM50,000, RM100,000, RM300,000, perniagaan pun belum lagi berkembang untuk dapat nak melanja duit yang sebanyak tu. Ada juga, kita ada usahawan yang memang berkemampuan untuk membayar jumlah yang besar itu, tetapi mereka mau test out dulu supaya mudah nanti nak beritahu kat programmer, okay, saya nak macam ni, saya nak improve macam ni, saya nak macam ni, dan juga test out new market. Test out new market dulu dan kemudian boleh upgrade. So terpulanglah tuan-tuan dan puan, itu business strategi tuan-tuan dan puan. Saya tak nak cerita panjang, tuan-tuan dan puan lebih pakar di dalam bidang itu. Okay, so sekarang ni untuk preparation, okay, persediaan untuk membuat e-commerce. Pertama adalah gambar produk, kita kena masukkan, saiz dia ada 180 x 120. Pasti tuan-tuan puan kalau usahawan dah ada gambar-gambar ni, hanya tuan-tuan puan kena resize. Okey, sistem kita ada cropping, tapi kalau kadang-kadang crop dia tak berapa cantik tuan-tuan puan. So pada mereka yang tak pandai nak buat grafik ni, tak nak upah programmer, tapi dah ada gambar lah. Kalau ada produk, mesti kena tangkap gambar dulu. Tuan-tuan puan nanti refer video yang kita bagi kepada our users, bagaimana untuk menggunakan ada tool yang tak ada apa, tak perlu nak buat pembayaran apa-apa lagi, kita share, tuan-tuan puan just guna untuk buat image-image. Sebab banyak image nak kena buat, tuan-tuan puan. Okay, kena ada maklumat, kena ada harga. Lepas tu tuan-tuan puan kena sediakan icon. Okay, icon, homepage, splash screen ni, buat apa jenis aplikasi pun mesti dilakukan. So icon seperti biasa, kita buat 3 saiz, 1024, 512, 256. Okay, kita just buat satu dan kita resize down. Okay, homepage dan splash screen adalah 2732. Apa perbezaan dia? Splash screen ni bila orang buka aplikasi kan, dia buka je, dia nampak ada satu image yang keluar sekejap tu. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam app kita. Itu homepage punya image. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sama ataupun boleh buat lain. Terpulang ikut kreativiti masing-masing. Alright, macam dah habis pula. Okay, so marilah kita masuk ke builder kita. Alright, so saya dah masuk dah. Kalau tuan-tuan puan-puan telah menyertai program kita, inilah masanya untuk membuka platform kita. Pada mereka yang pertama kali mendengar, saya bukan di sini nak cerita apa benda yang ada di dalam dashboard, dan di dalam ini kita nak fokus pembinaan aplikasi yang mana kita fokus di feature pages. Kita fokus di feature pages. Pada peserta-peserta kita tak ada masalah sebab benda yang lain semua kita cerita dalam video-video yang pendek-pendek. Pada tuan-tuan puan-puan yang baru pertama kali mendengar, kita nak buktikan pada tuan-tuan puan-puan bahawa pasti tuan-tuan puan-puan boleh buat aplikasi menggunakan sistem kami, okay, yang kami lamkan menjadi AMB Toolkit sebab dia bersama-sama dengan sistem, dia bersama-sama dengan The Academy dan juga support dan juga lifetime support dan macam-macam bonus yang kita bagi. So, yang pertama kita akan buat apa? Kita akan create a new application dan saya akan buat sini ataupun buat kena buah-buahan je lah tuan-tuan puan. Okay, tak ada idea. Okay, pagi-pagi ni. Apa yang kita buat kat situ tuan-tuan puan, semua boleh tukar. Okay, jangan risau.
Jangan rasa, oh nanti kadang ni kita fikirlah apa, bubuh je dulu tuan-tuan dan puan. Kita ni bila kita buat something ni, kita nak keluarkan idea tu, ya, kita kena bubuh je dulu. Nanti kita kemas kini. Kalau tidak nanti pemikiran kita tu jadi tak keluar, tak flow idea kita tu. Okey, so kita dah masuk ke dalam sistem. Okey, kat sini kita ada, di sinilah kita punya editor yang mana kita boleh masukkan segala data-data, tapi saya akan fokus pada pembinaan. Okey. Dan seperti kebiasaan, templates akan keluar. Memang betul tuan-tuan puan-puan, dalam tagline marketing saya kata boleh bina guna saja template dalam masa beberapa minit. Siap, sebab kita hanya tukar gambar saja dan masukkan maklumat kita. Tetapi pada hari ini saya akan membantu tuan-tuan puan-puan membina aplikasi dari zero. Saya kalau personally, kalau saya buat aplikasi, walaupun sistem kita memudahkan tuan-tuan puan-puan ada template, tapi bagi saya lebih mudah kalau kita start daripada zero. Dan objektif saya adalah memberi knowledge kepada peserta-peserta kita untuk membina dari zero, sebab bila tuan-tuan puan-puan berani nak membina daripada zero, tuan-tuan puan-puan berani untuk membuat apa saja jenis aplikasi dan berani nak explore. Sebab kita punya sistem ni banyak dan kita update banyak feature pages dari semasa ke semasa. So bila keluar template macam ni, tuan-tuan puan just klik X. Tutup saja. Okey, so sekarang ni kita dah nampak, okey, dalam design ni ada dua perkara penting. Satu adalah pemilihan layout dan kemudian kita nak masukkan gambar home page. Okey, baiklah, saya akan tunjukkan pertukaran layout. Saya selalunya kalau saya bina aplikasi tuan-tuan puan, layout ni saya buat N. Okey, tapi apalah, dalam video ni saya tunjukkan dari awal. Apa-apa yang kita pilih ya tuan-tuan puan, semuanya kita boleh ubah kemudian ya. Okey, katakanlah saya pilih yang jenis ni, saya akan double klik. Jangan risau ya tuan-tuan puan, apa sahaja yang kita pilih, kita ada 81 layout, pasti ada layout yang menepati cita rasa tuan-tuan puan. Itu nanti memang bila orang buka je aplikasi kita, kita akan lihat yang penting mula-mula adalah dia punya layout. So bergantung kepada kreativiti tuan-tuan puan, bergantung kepada business market tuan-tuan puan, dan juga yang penting tak perlu coding, dan pada mereka yang programmer tuan-tuan puan, semua layout-layout kita boleh diubah suai, dikemas kini, dipercantikkan lagi, diperhalusikan lagi melalui CSS. Okey, template ni akan sentiasa keluar sementara kita masih memilih ni, sebab ada dua. Yang pertama, kita belum pilih feature pages dan juga homepage image pun kita belum masukkan. So saya akan klik X. Okay, so layout kita dah masuk, nanti dia tengah refresh. Saya tidak mahu buang masa, saya just klik change your homepage dan saya akan masukkan homepage. Saya telah sediakan homepage untuk mempercepatkan video explanation kita ni. Okay, please pastikan ya tuan-tuan puan, buka mesti gambar tu mesti penuh. Kalau tak buka penuh, internet line katakan slow, tuan-tuan puan terus klik OK, nanti dia jadi hitam, dia jadi blank. Okay, so kita dah masuk. Alright, kalau tuan-tuan puan nak lihat sebelum move on, kita boleh klik ni, see changes. Okay. Macam saya, kalau saya buat, saya tak berapa risau dah benda-benda ni sebab saya tahu sistem akan masuk. So saya lebih suka terus ke features. Yang ini semua untuk kemas kini. Tapi ialah sebab saya explain, saya akan tunjukkan. Okay, so ini menu, kita belum ada menu apa-apa yang kita pilih. Warna-warna ni semua nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan puan. Akhir nanti kita akan tukar sebelum kita generate APK. Buat masa ni Tok Sah kisah dulu. Okay, so colours lah di tempat kita akan tukar semua colour-colour tu. Dan kemas kini, so kita pergi features dulu. Okay, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ada lebih daripada 100 features, to be exact 130 features, termasuk di dalam features dan juga termasuk di modules ni ya tuan-tuan puan-puan, untuk membantu membina aplikasi tuan-tuan puan-puan. Dan bila kita bina aplikasi kita, kita tak guna semua. Selalunya kita akan guna dalam 5-6 features saja tuan-tuan puan. Banyak-banyak pun mungkin 10 features ya. Kerana ada yang support features.
Alright, so kita dah masuk, kita tengok dalam page kita belum ada apa-apa menu lagi. So, kita akan masuk dan pilih satu menu. Yang pertama, saya akan pilih macam biasa kalau tuan-tuan puan lihat video-video saya yang lain, custom page tu macam confirm lah saya akan pilih sebab saya nak tunjukkan custom page ni macam-macam kita boleh buat. Okay, custom page ni macam WordPress lah. Okay, dia bukan WordPress ya. Tuan-tuan puan kena ingat ya, kita tak buat coding tapi sistem akan translate untuk coding supaya tuan-tuan puan boleh publish both to iOS dan juga Android ya. Tapi custom page ni semua apa kita nak buat semuanya ada sebab dia ada tag sebelum masuk image, video, YouTube saya akan tunjukkan sebentar hari ni. Masuk video YouTube, address, location, button ni nanti ada 3 benda, link, email dan phone number, attachment kalau tuan-tuan puan nak orang download something daripada aplikasi tuan-tuan puan benarkan untuk download. Slider ni gambar melalui slide, cover ni juga gambar, saya akan guna cover so saya akan klik cover sekarang. Dan source code juga adalah untuk programmers kalau nak masukkan ya. Okey. So sekarang ni cover dah keluar, kita akan klik dan masukkan cover. Cover ni macam masuk sedikit gambar lah tuan-tuan puan nak bagi ceria sikit aplikasi tuan-tuan puan. Sudah masuk, saya klik save. Kalau tuan-tuan puan nak buat just informational app saja, custom page over and over saja. Sebab kita boleh guna custom page ni beberapa kali. Ada feature page ni kita boleh guna banyak kali. Ada custom page tu kita hanya boleh guna sekali macam push notification. Maknanya kalau kita dah pilih dia dah masuk kat atas, tak ada lagi di dalam add pages ni. Okay. So, apa? Okay. So saya akan tukar nama custom page ni ke info. Okay, saya tak tukar tadi, saya dah add cover. Bila kita tukar page name ni, tuan-tuan puan jangan risau dia auto save. Tak perlu klik save. Okay, saya akan teruskan, saya akan masukkan teks. Okay, nampak dia auto save feature name. So, teks akan keluar. So, tuan-tuan boleh ceritakan falsafah syarikat. Apalah saya just nak bubuh. Sebenarnya buat app ni tak payahlah nak cerita benda-benda macam ni. Kita bukannya nak buat company profile. Okay, tapi just saya tunjukkan saja sebab saya nak tunjukkan feature ni. Ya. Okay, tuan-tuan puan tahu perniagaan tuan-tuan puan tahu apa yang tuan-tuan puan nak masukkan. Okay, dan kita klik save. Dan tuan-tuan puan boleh test out nanti dengan analitik apa semua sebab ada guna tuan-tuan puan baca ke tak benda-benda macam ni dan kemudian kita boleh terus kemaskinikan. Semua tu boleh buat. Penting buat dulu. Okay, itulah kita punya sistem boleh membantu tuan-tuan puan untuk berani buat terus. Okay. Okay, so dah ada tu. Okay, banyak lagi yang ada kat sini. So, saya akan masukkan video. Okay, saya tak pernah tunjuk lagi untuk 14 Days App Challenge ni video. So, saya akan tunjukkan. Video kita advance tuan-tuan masuklah ke YouTube. Okay, so saya dah buka dah YouTube di sini. Ini YouTube saya. Okay, so saya akan copy je ni. Kita hanya copy dia punya YouTube code saja, makna ataupun YouTube ID-nya saja. Yang tuan-tuan puan kena buka dulu dan pastikan masuk dan saya akan klik save. YouTube ni kadang-kadang kita kena save 2 kali ya tuan-tuan puan. Kali pertama tak jadi. Ya, sebab sistem kena lock. Ambil coding tu baru dia boleh baca. Kadang-kadang kita dah save 2 kali kat dalam sistem kita, gambar tak keluar lagi, tapi dalam previewer di aplikasi, gambar akan keluar. So, kita tunggu sekejap. Okay. Okay, kalau kita lihat sini dah keluar dah ni, gambarnya ni. Okay, ini tak perlu risau, jangan ni. Okay. So, pada kebiasaannya, okay, kat sini belum ada lagi. Kalau saya try nak klik save sekarang ni, memang pasti dia tak boleh main. Okay, saya just nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan. Okay, dia akan, ni error. So, kita perlu save lagi sekali.
Okey tuan-tuan dan puan, saya dah save dan saya akan cuba play, tapi saya lihat di sini tak ada keluar lagi gambar. Saya pasti dia belum lagi pick up. Okey, sistem belum pick up. So tak apa, kita lupakan ni dulu. Kita continue, nanti sekarang akan ada. Nanti kita datang balik kepada YouTube video ni. So jangan risau. Kadang-kadang dia memang macam tu je lah tuan-tuan dan puan. Jangan risau. Okey, so sekarang ni saya nak refresh dulu page ni. Sebab kita nak tengok kat sini kita dah ada info page. Okey, macam saya sebab ini sistem saya. Saya tahu kadang-kadang dia memang akan jadi macam tu. So, itu sebab bila kita buat video, kadang-kadang bagus dia jadi macam tu. Kadang-kadang kita 2 kali save, dia terus. Kadang-kadang kita dah 2 kali save, dia tak mau masuk lagi. Biarkan saja tuan-tuan dan puan. Nanti adalah tu nanti kita datang balik dan check. Ya, kita terus dulu buat. Kalau kita, ngapuli ni tak masuk dan kita buat program kita, pembedaan aplikasi kita lambat. Ya. Okay, so kita dah ada info dah. So, next one kita akan masukkan commerce page. Okay, mana dia commerce? Okay, ini dia commerce. Saya akan pilih sekarang. Okay, tuan-tuan boleh lihat saya tidak memegang ya. Bila saya klik, saya pilih, tengok dia akan buka. Saya tak klik apa-apa, nanti dia akan buka dia punya page setting. Okay. Okay. Pop, dia akan buka. Saya tak pegang mouse ya. Saya sengaja letak tangan saya di sini supaya tuan-tuan puan lihat, sebab kadang-kadang kita dah mengajar dah lama ya tuan-tuan puan. Orang klik. So dia akan loading dan dia akan jadi terlalu lambat. Okay. So sekarang ni nampak dia dah buka. So apa yang penting sekarang ni kita kena create kita punya store. So itu sebab dia ada plus, kita boleh create kan, saya sebutkan tadi awal, kita boleh create multiple store pun boleh. Okay, tapi saya akan buat untuk hari ini satu store saja. Okay, saya akan klik plus. Okay, ini internet line tak berapa bagus lah tuan-tuan puan. Perkataan unknown error tu akan keluar. Tapi jangan risau, itu hanya internet. Okay tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah page commerce kita dah keluar. Okay, so kita boleh tukar page name ni. Saya akan buat kedai kita, okay. Dan kemudian kita boleh bubuh store name kita. So saya buat sini kedai buah-buahan. Seperti yang saya sebutkan awal tadi ya tuan-tuan puan, kita boleh buat multiple seller, tetapi untuk demonstration kita pada hari ini, saya hanya akan buat satu seller sahaja. Okay, so kita boleh masukkan email dan alamat tuan-tuan puan boleh masukkan. Okay, dia actually memang akan pick up semua dalam yang kita dah bubuh Okay, postcode. Hours of operation ni penting bila waktu kedai kita buka. Okay, dan di sini kita ada delivery option, in-store, carry out, shipping, dan di sini kita kena, untuk shipping kita kena bubuh Google Map API. So, saya save dulu page ni sebab saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan di mana kita nak masukkan API. Saya dah dapatkan API saya dah ada API ni. Okay, so kita boleh gunakan balik. Okay. Okay, so saya dah save dan kita pergi ke setting dan kita pergi ke API key. Okay, macam mana cara nak dapatkan API itu tuan-tuan dan puan-puan pada peserta-peserta kita, sila refer video yang telah pun kami sediakan dan juga manual. Mudah saja untuk dapat Google Map API, tapi kena ikut step by step dia. Klik save. Paling mudah Google Map API ni, buka manualnya dan juga ikuti video saya. Lepas tu saya dah buat juga troubleshooting kalau masih ada sebahagian mungkin ada masalah.
So saya dah tuliskan troubleshootingnya. Okay. So kita dah masukkan API. Okay. Save. Kita pergi ke editor. Clear features. Seelok-eloknya bila kita dah dapat API dan sebagainya, kita simpan satu tempat tuan-tuan dan puan, kita boleh gunakan balik. Ya. Okey, ni tadi kita dah rename dia kedai kita. My account ni automatically dia akan keluar ya tuan-tuan dan puan bila kita select commerce page. Sebab user bila dia nak order je barang, dia akan kena bubuh maklumat diri dia. Supaya nanti dia boleh nampak dia punya order dan sebagainya melalui aplikasi. Okey, so saya akan klik sekarang kedai kita. Kita nak masuk balik. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah masuk semula ke page kita dan sekarang kita dah boleh lihat perkara-perkara yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan, sekarang ni jangan klik dekat My Store ya sebab kita nak selesaikan general setting tadi, kita mesti klik dekat Manage Content. Ini dia. Sebab kan saya sebut tadi kita boleh buat multiple store. So bermakna di sini kalau kita klik, kita akan membina lagi satu seller lagi, satu ataupun satu vendor lagi ke dalam e-commerce kita. So kita nak ubah saja di sini. So kita kena klik dekat manage content dan saya akan klik pencil ni untuk kita do other settings yang masih belum complete. Okay, so kita pergi bawah dan tuan-tuan puan lihat shipping delivery ni dah tidak merah lagi, kita boleh pilih. So kalau tuan-tuan puan nak boleh hantar delivery, kita bubuhlah di sini semua ada setting-settingnya yang tuan-tuan puan perlu. Okey, tuan-tuan boleh lihat ya, kalau saya nak terangkan satu-satu ni nanti jadi lagi lama. Alright, so saya takkan terangkan. Okey, ini carry out bermakna diorang boleh datang dan carry out dan juga boleh membuat pembayaran di in-store. Makna carry out ni kita boleh buat pembayaran di luar. Okey, semua nanti tuan-tuan puan boleh lihat dan kemudian kita ada payment. Okey, kita ada PayPal option, kita ada cash option. Check ni sekarang orang tak guna lah ya tuan-tuan puan, tapi ada option tu meal voucher. Okey, credit card ni masa pick up ataupun selepas barang sampai. Okey, ataupun ini adalah Stripe ya tuan-tuan puan. Ini adalah Stripe. Okay, kita mendapatkan secret key dia dan publisher key-nya. Alright, so ini semua saya tak nak buat setting lagi. Okay, semua setting-setting ni tuan-tuan puan boleh melihat video saya yang saya dah sediakan untuk setiap satu. Okay, cash ni tuan-tuan puan hanya masuk dalam maklumat, maknanya kita kena create satu page baru di atas ini untuk maklumat pembayaran melalui cash. Senang, kita boleh juga buat macam Google Form. So bila tuan-tuan puan dah dapat dan tuan-tuan puan boleh deliver kepada mereka sebab mereka memilih cash punya option. Okey, tax rate di sini tuan-tuan puan, setting ni tax rate ni kita kena bubuh satu tax dulu. Walaupun tuan-tuan puan mungkin syarikat tuan-tuan puan tidak perlu membayar tax, tapi dekat sini kena bubuh. Kena bubuh. Nanti kita akan override tax itu di dalam setting di sini. Tapi kalau tuan-tuan puan tak bubuh tax di sini, tuan-tuan puan bubuh zero, nanti sekarang bila tuan-tuan buat test untuk pembelian, dia akan guna kat situ tax cannot be null. Maksud dia kat sinilah yang masa dekat setting di store. Okay, setting di store kena bubuh tax. Okay. Alright. Saya nak pergi terus ke setting. Actually, kita boleh buat ni dulu, kita boleh buat ni kemudian. Tapi sebab saya nak tunjukkan, sebab nanti bila kita buat kat produk, kita boleh setkan. Okay, so di setting ni, okay, ini adalah field-field yang kita, user kita kena bagi maklumat masa dia nak buat pembelian. So phone number, confirm lah ya. Birthday ni, okay, kita ada, makna hidden, makna kita tak minta langsung. Optional ni kita minta sebagai pilihan, mandatory, wajib. So saya rasa birthday ni optional cukup lah. Terpulang, itu ikut keperluan tuan-tuan puan-puan ya. Invoicing address, kalau ada delivery kena ada lah. Ya. Ini invoicing, ini delivery. Okay, of course invoicing kena ada dan delivery address kalau tuan-tuan puan buat delivery kena mandatory lah. So kita save yang ni dulu. So tuan-tuan boleh nampak macam ni, kita save dan kita teruskan.
Kena buat step by step ya tuan-tuan dan puan. Memang sistem kita memudahkan tuan-tuan dan puan, tidak memerlukan coding, tapi tak boleh cacah merebah. Kena go one by one. Sebab sistem kita akan translate juga. Okay, so di sini adalah discount setting. Kalau tuan-tuan dan puan katakan ada pembeli tuan-tuan dan puan yang boleh mendapat harga yang lebih murah, ataupun tuan-tuan dan puan nak buat special promotion dan sebagainya, tuan-tuan dan puan boleh set di sini, boleh enablekan dia nanti dan bagikan kod dia. Okey, bagikan kod, tuan-tuan akan setkan kod di sini dan apabila mereka bubuh kod tu, mereka akan dapat harga yang lebih murah. Katakan wholesaler, tuan-tuan dan puan dan sebagainya. Tapi ada minimum order dan sebagainya untuk dapat harga yang murah ya. Okey, itu discount setting saya tak set. Lepas tu ini adalah printers ya. Bermakna di sini tuan-tuan dan puan boleh bubuh email address yang boleh pergi ke printer tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh set. Ini adalah setting of printer. Saya telah meminta dekat programmer sebab selama ni kita tak ada rupanya dalam manual kita apa jenis printer yang boleh dibuat setting dengan email, dan saya akan masukkan ke dalam manual untuk user-user kita. Okay, search. Show search fields on product list bermakna ini memang confirm kena bubuh tuan-tuan dan puan. Kena masukkan sebab apa? Kita nak membenarkan pelanggan-pelanggan kita boleh search. Kalau tidak nanti dia kena buka satu-satu. Ini satu kelebihan. Lepas tu sebab ada tuan-tuan dan puan nak benarkan user tuan-tuan dan puan untuk bagi tip. Bagi tip, so boleh ni. Okay, sebab kita punya sistem platform kita ni bukan kita bina khusus untuk orang Malaysia ya tuan-tuan dan puan. Kita kat Malaysia sebab ada sales tax, so kita tak payah bayar tips. Tapi kita bina for international usage, yang mana di setengah negara tip ini adalah satu kemestian. Okay, guest order bermakna tuan-tuan dan puan membolehkan orang yang tak register. Kan tadi kita ada my account ni, orang yang tak register untuk order barangan tuan-tuan dan puan. Cadangan saya jangan benarkan ni, kita nak semua register supaya nanti mudah untuk mereka melihat order mereka. Okay, sebab nanti ada detail di dalam aplikasi tersebut dan juga untuk memudahkan kita refer balik. Alright, so yang ini yang saya nak tunjukkan my taxes. So sekarang saya nak create 2 tax supaya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan pilihan tax ni yang boleh kita override. Okay, alright. So saya bubuh sini tax name. Mula saya akan bubuh SST. Okay, kita SST kat Malaysia ni 10% kan. Okay, saya klik OK. Kemudian saya akan buat no tax. Makna pada mereka yang tak perlu bayar tax. Okay. Saya plus lagi satu. Dan saya bubuh di sini sekarang ni no tax. Makna di sini nanti saya bubuh, baru kita boleh bubuh 0. Okay. Kita tak boleh bubuh masa dekat store tu. Kat store mesti ada figure. Mesti ada figure. Tak boleh 0 ataupun null. Okay. So kita dah set itu. So seterusnya kita pergi ke katalog. Okay, katalog ni ada 2 ya tuan-tuan puan. My categories, my product. Walaupun apa sahaja produk tuan-tuan puan. Katakan tuan-tuan puan punya produk satu je. Macam ni calculator ni. Mesti ada kategori dulu. Mesti still ada. Mana kategori stationery barang satu je. Mesti. Sebab itu stepnya. Dia kena mula daripada kategori. Sebab nanti tuan-tuan puan akan clear bila tuan-tuan puan lihat pada previewer nanti dia akan naik cantik. Dia akan keluar kategori dulu. Dan bila user klik kat kategori dia akan nampak list-list produknya. Tapi kalau barang kita ada satu je barang nak jual, janganlah guna shopping cart ni tuan-tuan puan. Kita buat ambil button saja dari PayPal, ambil button saja daripada Stripe ataupun ambil button saja daripada Bplay cukuplah. Kalau ada setakat 1-2 barang. Tapi kalau kita ada banyak barang, inilah yang mana shopping cart boleh membantu. Shopping cart boleh membantu. Okay, so sekarang di sini keluar dan dia ada kategori ni. Okay, kategori ni tuan-tuan puan dia macam framework kepada page commerce ni. Kita memang kat situ pun dia ada tanda pensel. Kita tak boleh delete ni. Okay, kita tak boleh delete ni. Kita override kan dia. Okay, kita override kat dia. Ataupun kalau tuan-tuan puan nak tinggalkan kategori, terpulang pada tuan-tuan puan macam saya nak bubuh kat sini kedai kita.
Okay. Subtitle pun boleh dikeluarkan. Alright, so sekarang ni kita nak masukkan kategori kita. Okay, saya akan bubuh 2 kategori sahaja. Okay. Nak berapa banyak kategori? Tidak ada limit ya tuan-tuan dan puan, tidak ada limit. So kategori yang pertama saya akan buat buah-buahan. Dan saya klik OK. Kategori yang kedua saya akan buat sayur-sayuran. Kita boleh buat toiletries, cosmetics, t-shirt, stationery dan sebagainya. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya hanya buat sampel saja. Secara jujurnya saya personally saya tak menggunakan sayur-sayuran. Saya tidak menggunakan shopping cart ni sebab kalau orang attend program saya dulu masa saya masih membuat workshop, mereka hanya saya prepare button saja, paper button saja. Tidak perlu saya gunakan shopping cart. Dan sekarang pun pada mereka yang menyertai online program saya pun memang dah ada dalam website saya, klik dan dia akan pergi ke form. So saya tak perlu buat shopping cart. So sama ada shopping cart ni perlu atau tidak bergantung kepada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Kemungkinan e-commerce page kita tak semestinya dia shopping cart. E-commerce kita hanyalah payment button saja. Dengan explanation yang mudah, itu kita boleh guna custom page sahaja. Okay, so saya dah ada 2 kategori buah-buahan dan sayur-sayuran. So sekarang ni kita nak buat dia punya produk. So baru kita klik produk. Jangan buat produk dulu baru buat kategori sebab kat dalam produk tu kita kena linkkan kat kategori. Okay, tuan-tuan puan nampak macam explanation saya. Wah, banyaknya lah Katina cerita ni. Kata mudah. Tuan-tuan puan nak buat e-commerce page ni bukan mudah ya. Tapi dengan sistem AMB kita, tuan-tuan puan mudah boleh buat dengan English language. Tak perlu programming, tak perlu mengharapkan programmer. Ya. Dan tuan-tuan puan boleh start buat. Ataupun tuan-tuan puan ada sebahagian nak test out saja dulu, boleh. Tapi kita punya sistem fit for publishing. Okay, it's a full CMS system fit for publishing. Tak payah just untuk testing saja. Terpulang kepada tuan-tuan puan. Okay, so sekarang saya dah klik dekat produk tapi saya belum pernah bubuh lagi produk so tak ada apa-apa di sini. So saya akan klik sini plus. Okay, so sekarang ni button dah keluar di sini product name dan saya akan tukar di sini. Saya bubuh sini katakanlah buah apple lah Saya bubuh buah apple dan di sini saya boleh masukkan maklumat-maklumat. Okay, saya hanya akan buat macam ni aja. Alright, dan kemudian di sini teksnya. Ini teks yang 10% yang mula-mula kat depan tu. Tapi kita dah create 2 teks tadi, SST dan juga kita dah create tadi no text. So tuan-tuan puan boleh pilih. Katakan saya tak ada teks, saya pilih no text. Katakan tuan-tuan puan sales service text, kita bubuh SST. So tuan-tuan puan mudah Katakan tuan-tuan puan tak buat lagi setting tadi, tak apa. Tinggal letak je. Pilih je, dia akan keluar situ terus 10% lah. Dia tak ada option macam ni. Biarkan, tinggalkan saja, teruskan dan kemudian tuan-tuan puan pergi setting, kemudian masuk balik ke page produk ni dan setkan teksnya di sini. Okay, so harga saya buat katakan 10. Okay. Kita dah set tak kat depan dia. Okay, setting untuk dia punya currency ni kita sebenarnya set kat design. Saya rasa tadi saya tak buat. Okay, nanti kita akan masuk balik. So, saya nak tulis dekat sini. Setting untuk currency. Saya takut lupa nanti. Sebab nanti sekarang dia akan default USD. Okay, dia akan default USD. Okay, so kita nak add picture. Okay, seperti saya sebut awal tu, image-image-nya kita perlu ni, ni Apple. Okay, dia akan keluar. Itu sebab eloknya kita dah resize siap-siap ya. Dia boleh crop tuan-tuan puan, tapi saya lebih suka kalau kita resize dan lebih cantik, lebih fit in lagi ya. Okay, product format ni maksudnya tuan-tuan puan, kalau kita
tak nak guna pricing di sini dan produk kita mempunyai harga-harga yang berbeza berdasarkan saiz, berdasarkan warna, berdasarkan macam konon. Contohnya lah, saya buat format ni, buah apple, saya ada apple basket. Ada 5 biji, medium ada 10 biji, besar ada 20 biji dan harganya adalah berbeza. Dan kita boleh add lagi di sini. Kalau kita ada 3 kategori, 4 kategori, 5 kategori, terpulang. Tapi bila tuan-tuan perempuan masuk je sini, tuan-tuan perempuan lihat sini dah macam no entry. Bermakna price ini tidak akan diguna pakai bila user buka nanti ya. So saya takkan buat format, saya akan close the format. Dan production option ni, okay, yang bagusnya tuan-tuan perempuan kan saya sebut kita boleh buat macam restoran, pizza, sandwiches. Kalau tuan-tuan perempuan work from home, buat nasi lemak dan sebagainya. Apa yang berlaku di sini, tuan-tuan perempuan boleh actually katakanlah sauces lah, saya guna ni lah sauces, okay, dan kemudian saya tulis spelling dia sauces, okay, biar je lah, okay. Alright, so saya akan masukkan option dia bermakna mayonnaise. Okay. Apa lagi? Kecap. Kecap ni apa? Tomato lah ya tuan-tuan dan sebagainya. Okay. Dan makna mereka boleh pilih. Mereka boleh pilih tambahan lagi. Tambahan lagi. Resipi tambahan lagi. Dan tuan-tuan perempuan nanti boleh bubuh harganya. So saya takkan teruskan yang ini. Okay, saya tak nak buat option. Okay. So kita balik-balik kat sini. So tak ada option. Okay, tapi yang penting ni my product category. Berdasarkan pengalaman saya melatih peserta-peserta membina aplikasi, mereka selalu lupa nak klik dekat sini. Itunya nanti bila kita klik kat kategori, tak ada produk kita sebab kita terlupa nak tick di sini. So mesti tick dan dia akan masuk dalam kategori buah-buahan. Okay, saya akan buatkan lagi satu produk supaya benda tu clear. So, seeloknya bila kita nak buat m-commerce ni, kita kena ada perancangan lah ya tuan-tuan. Tapi perancangan tu sebagai rangka dan kita masukkan dalam app. Kemudian nanti tuan-tuan perempuan boleh tambah. Sekarang ada 2 kategori atau 5 kategori. Tiba-tiba tambah lagi 2 kategori, tak ada masalah. Boleh tambah. Ya? Dan yang bagusnya sistem kita, dia akan sync automatically ke dalam aplikasi yang digunakan oleh peserta-peserta tanpa perlu update. Okay, hanya ada 3 perkara perlu update iaitu icon, homepage, splash screen dan layout. Kalau tuan-tuan ubah, kena update aplikasi. Kalau yang lain ni, dia akan sync automatically dan memudahkan ya. Okay, so okay, saya tambah lagi satu produk, just nak pastikan flow-nya. Okay. Maaflah ya tuan-tuan perempuan, video ni sedikit panjang. Tapi insya-Allah saya rasa dapat membantu tuan-tuan perempuan mula membina aplikasi yang berunsurkan kepada e-commerce. Saya dah klik ke belum? Kadang-kadang kita pun cakap tak klik lagi. So saya akan apa pula tersilap. Tak, saya pun tersilap. Okey, itulah kadang-kadang kita pun leka. Bukan di situ ya, my product di sini. Kena plus di sini. Sebab kita dah berada di dalam produk. Tu buat app ni kena buat senyap. Tak boleh nak bercerita sangat. So produk name kedua ni saya akan buat katakan lemon. Dan kita masukkan semua maklumat-maklumat. Saya pilih no text. Harga pun sama. Saya add picture. Ada ke gambar lemon ni? Okay, ada. Klik OK. Okay, so dah masuk dan saya tak ada option, saya tak ada format dan saya akan masih masuk dia dalam buah-buahan. Dan sekarang ni bila kita preview nanti aplikasi ni, kita akan lihat, kita klik, ada 2 kategori, buah-buahan dengan sayur-sayuran. Dan kita klik kat buah-buahan, dah ada 2 produk.
Okay. So dah siap dah kita punya commerce, dan saya akan tunjukkan semintas lalu M-print ataupun mega print. Ada di sini. Ini kita susun mengikut alphabet ya tuan-tuan, mudah. Okay, tapi saya selalu ni saya suka type terus kat sini. Okay, sebab saya dah tahu apa yang saya nak guna. Tapi untuk tuan-tuan puan, okay, saya nak alihkan my account ni duduk kat belakang. Okay, kita tunggu my print. Tengok tuan-tuan, saya sebenarnya tak, saya alih my account tadi tapi mega print akan buka. Okay, so dia akan keluar sini, belum lagi, kita tak siap setting lagi. Okay, saya pergi semintas lalu ya, sebab nak buat setting kat sini akan ambil masa sedikit. Tuan-tuan puan-puan boleh refer pada manual ni. Page ni sebenarnya dibuat oleh Italian programmer, dan dalam modul video academy saya ambil video je terus untuk explain kepada tuan-tuan. So yang penting is select M-commerce ni, kita pilih mobile commerce, alright, dan kemudian sama ada tuan-tuan puan-puan kedai buka mengikut time slot mana. Okay, time slot ni apa yang kita buat dalam M-commerce kita, ataupun forever buka tengah malam pun boleh order. Okay, ataupun tuan-tuan puan tutup delivery, makna tak ada buat delivery. Okay, tapi pemilihan di sini ya tuan-tuan puan adalah tak boleh ditukar apabila tuan-tuan puan dah save. So bermakna di sini tu sebab dia tulis sini force close forever. Tuan-tuan puan tak boleh pilih hari ni buka besok tutup. So dia punya working hours tu penting ya. So saya akan bubuh auto, alright, dan semua akan bubuh. Kita boleh set printer SMS untuk keluarkan maklumat apa, order, delivery, order fetch date ni sebab food delivery system yang kita buat ni, kita baru aja awal tahun ni tambah. Commerce page ni dah lama sistem platform ni saya dah beli dan telah mula menggunakan untuk melatih peserta-peserta saya sejak daripada tahun 2018. Sebelum tu kita guna sistem lain. Itu saya hanya sebagai white label, yang ini saya memang memiliki platform ini. So sebelum tu kita tak ada. So bila kita introduce food delivery tu, peserta kita mula nak setting, so dia bubuh lah bila delivery buka. Okay, so nanti dia akan tulis lah kat luar tu kan, bila sampai hari tu kena buka lah ya tuan-tuan, tak boleh tutup. Kedai dah jalan tak boleh tutup lah. Okay, so semua ni processing time, limit warning, kita tak deliver barang lagi, tak proses, semua ni nanti tuan-tuan puan boleh set. Untuk SMS gateway pun semua boleh set. Ini semua nanti kita kena bubuk API, so tuan-tuan puan boleh buat tu. So saya akan klik X dulu, okay, sebab saya tak nak guna yang ni. Okay, kalau kita pilih mega print ya, available from menu ni kita kena klik dan kita tak mau available. Dia ada dalam tu, dia bekerjasama dengan commerce page. Okay, perlu user tengok. Okay, so mega print dah keluar. So kita balik. Sekarang ni page kita sebenarnya ada dua je sekarang ni tuan-tuan puan, info dan juga kedai kita. So saya akan masukkan standard-standard yang lain yang perlu kita ada. Contohnya share. Kita nak peserta pengguna-pengguna kita share app kita bersama-sama dengan rakan-rakan mereka. Ataupun kita boleh buat viral share. Tapi viral share ni kita akan collect loyalty point. Dan loyalty point kita ni nanti buat masa ni, loyalty point ni kita ni untuk kedai, yang orang yang ada kedai. Okay. Okay. So sini pengguna boleh bubuh. Okay, so saya nak masukkan lagi review yang mana user tuan-tuan puan-puan boleh review aplikasi tuan-tuan puan-puan dan akan appear di Play Store, App Store. Tapi saya suggest review ni kita masukkan bila app tuan-tuan puan-puan dah test dan hebat lah ya. Jangan masuk awal-awal sangat, nanti takut negative review. Ya. So katakan tuan-tuan puan-puan dah pilih, tak mau dulu keluar kita, macam tu aja. Bermakna sekarang ni page ni ada dah di dalam menu kita, tetapi pengguna kita tak nampak. So nanti kita boleh ubah. So saya nak alihkan my account. So tu sebab kadang-kadang kita boleh masukkan, kadang kita ada buat promotion, kita boleh masukkan, tak mau stop promotion, ataupun ikut kreativiti tuan-tuan puan. Yang penting
apa yang tuan-tuan dan puan nak lakukan dengan kreativiti. Boleh membina tanpa coding. Tak semua kita boleh bina tanpa coding tuan-tuan dan puan. Tak semua kita boleh bina tanpa coding. Tapi insyaAllah kita pada user-user kita yang telah sertai kita ada form yang dimanakan call recommendation. Tuan-tuan dan puan boleh bagilah apa yang tuan-tuan dan puan inginkan. Dan kalau saya lihat ramai orang meminta features yang sebegitu, pihak kami akan masuk in queue lah untuk development. Kita akan bina kalau ia menguntungkan semua orang. Tapi kalau setakat satu orang dia nak macam tu, tuan-tuan dan puan get programmer dan tuan-tuan dan puan boleh guna kita punya source code ataupun bio programmer je lah tuan-tuan dan puan. Sebab kalau dah tak boleh buat menggunakan sistem kita, terpaksalah. Bukan semua tuan-tuan dan puan, bukan semua kita boleh buat non-coding. Berdasarkan apa yang kita ada dalam sistem kita. Okey, apa lagi yang saya nak masuk? Okey, push notification. Tapi apa yang kita buat ni pun tuan-tuan dan puan dah cukup banyak membantu ramai orang dah. Untuk ada commerce page. Okay, so push notification ni sesuatu yang memang aplikasi kita boleh send message macam website lah, dia autoresponder. Kita di sini push notification, so satu yang kita boleh hantar message dan sebagainya, kita boleh schedule, kita boleh buat automated dan sebagainya. Alright, so okay, so basically saya akan bubuh sini news. Okay, bila kita tukar page name kita tak perlu save ya tuan-tuan. Okay, so add content ni semua kita tak boleh buat sekarang. Push notification ni hanya boleh digunakan selepas aplikasi kita telah dimuat naik sekurang-kurangnya di satu store. Sama ada di Play Store ataupun App Store. Okay, apa tu? Hilang pula. Okay, saya start balik semula. Internet line saya pada hari ini, memang dah tak ada dah keluar dah tak ada internet. Tu sebab tu unknown error ni sebabkan internet ya tuan-tuan puan. So dia ada ni tapi tak masuk. Okey, saya akan alright, saya nak masuk ke sini lah. Okey. Cuba sebentar. Jadi bila error keluar tu pada kebiasaannya adalah disebabkan oleh internet. Okay, kita lihat balik semula. Okay, nampak macam dah ada. Okay, dah ada dah. So saya akan tukar ni. Baru dia boleh masuk Okay, so tu bagus juga tadi saya dapat tunjukkan bahawa tadi internet connection saya terputus sebentar. Tu sebab error. Kebiasaannya error keluar adalah disebabkan itu. Kalau from time to time macam biasalah kita ada platform, kita perlu go for maintenance and so on, kita akan hantar message kepada semua pengguna-pengguna kita di Facebook dan juga di WhatsApp support pada workshop members kita dan Telegram pada online users kita. So jangan risau ya tuan-tuan dan puan. Dan mungkin dalam 1 jam, 2 jam tu tuan-tuan dan puan tak boleh nak bina apps lah. Tapi bukan selalu berlaku. Tapi memang dalam masa seminggu 2 ni saya nak check balik kita punya backup semua rutin lah. Kemungkinan kita akan hantar message kepada semua peserta-peserta kita. Kita akan go under maintenance. Alright. So apa-apa pun kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Kita untuk maklumat kita ada buat double backup ya tuan-tuan dan puan untuk semua apa yang tuan-tuan dan puan membina. Okay. Alright. So okay. Ini kita namakan tab icon. Saya tak akan tunjukkan di sini. Tab icon ni macam kebiasaan lah tuan-tuan puan, kena tukar. Kena tukar, wajib tukar. Tak tahulah macam mana saya nak stress out. Okay, tapi refer video-video saya untuk bagaimana nak tukar tab icon, macam mana nak cari untuk tab icon sebab saya tak nak buang masa. Sebab kita ni video ni nak bimbing tuan-tuan dan puan bina apps. Okay, kita go through it A to Z tapi nak fine tune sikit-sikit tu, tuan-tuan dan puan please refer video-video kita yang lain untuk lebih detail. Okay, so kita teruskan. Kita akan sekarang pergi ke application. Okay, application ni apa yang akan ada? Yang 2 perkara yang amat penting iaitu kita akan masukkan
phone, makna app icon dan juga splash screen, dan kemudian kita akan masukkan gambar untuk push notification. Okey, di sini juga ada application name-nya. Okey, application name ni sebenarnya is a display name ya tuan-tuan dan puan. Bila app kita dah di-download, kita akan lihat di bawah ni. Okey, cadangan kami adalah tidak lebih daripada 23 karakter. Some smartphone boleh ambil lebih karakter, some smartphone tak boleh ambil banyak karakter. Secara generalnya kita advise 23. Nak buat lebih daripada tu terpulang kat tuan-tuan. Tapi kat sini memang tak nampak lah sebab ini previewer di sini ya. So saya nak remain tu, so saya nak masuk icon. Okay, saya dah siapkan icon. So, bila kita bina aplikasi, benda-benda ni memang benda wajib kita nak kena buat. Okay, benda wajib kita nak buat. Tuan-tuan perempuan boleh design sendiri, tuan-tuan perempuan boleh urupah orang, tapi kita tunjukkan tuan-tuan perempuan simple graphic tools untuk buat image editing. Kita guna online saja. Kalau tuan-tuan perempuan ada yang familiar dah pandai Photoshop semua, guna tu semua tu lagi hebat ya. Okay, so icon kita dah pilih. Ini back button. Okay, ikutlah smartphone kita tu dia pergi back kan. Tuan-tuan pilihlah mana yang sesuai. Kalau tuan-tuan perempuan programmer boleh tukar CSS. Okay, saya tak ingat sama ada saya dah cerita atau tidak di design tadi, semua layout-layout kita, semua features kita semuanya boleh ubah dan dikemaskini melalui CSS. Bukannya cara dia pick up data tu ya. Itu kalau tuan-tuan perempuan nak buat baru, tuan-tuan perempuan kena pakai source page pada mereka yang faham programming. Tapi semua layout tu nak daripada dia box, nak jadikan dia round shape, semua tu boleh ubah melalui CSS. Okay. Tapi pada programmers, bila tuan-tuan perempuan start touch programming, kita tak ada bagi support untuk itu. Ya, macam juga orang bina app melalui Android Studio, orang bina app melalui Xcode, menggunakan Ionic dan sebagainya. Okey, itu tuan-tuan perempuan programmer, tuan-tuan perempuan patut faham dan tuan-tuan perempuan kena teruskan. Tapi support kita adalah untuk semua feature pages yang kita bina non-coding. Okey, non-coding yang mana kita akan bantu. Kadang-kadang memang bila kita upgrade certain things, mungkin ada some pages, dia akan ada bug sedikit. So, bila itu berlaku tuan-tuan perempuan, submit bug ticket support dan kita akan get our programmers untuk improvekan. Okay, itu tanggungjawab kami. Tuan-tuan perempuan tak payah risau. Tapi kalau tuan-tuan perempuan programmer, tuan-tuan perempuan create sendiri, tu kena pandai-pandai lah ya. Buat masa ni, kita tak bagi support tu. Sebab macam saya tuan-tuan perempuan, jujurnya saya bukan bermula daripada seorang programmer dan saya pun tak katakan diri saya programmer sebab knowledge saya programming tu amat sedikit. Makna setakat HTML, setakat CSS sikit-sikit tu saya boleh buat lah. Tapi kalau guna Java, guna PHP, saya tak berapa pandai. Walaupun saya telah hadir 7 hari bina aplikasi melalui menggunakan Java, masa tu Eclipse, Android Studio pun tak ada lagi. Dan kemudian Xcode, sebab saya sebagai trainer saya kena tahu, tapi sampai hari ni pun saya tak bina mengenai sistem tersebut kerana saya dah ada sistem yang lebih mudah yang tak perlu saya pening kepala belajar. Okay, so terpulang kepada tuan-tuan perempuan ya. Kalau betul lah tuan-tuan perempuan ada masalah sangat lah in term of the programming, tak apa, nanti kita boleh bantu juga ya. Kita boleh, kalau really tak boleh nak solve tapi nak cepat, senang tuan-tuan perempuan refer dengan rakan-rakan programmer tuan-tuan perempuan. Alright, so push notification, upload image 512x512, kita akan masukkan. Yang 128 ni tak payah nak masukkan. Tak perlu nak masukkan. Sebenarnya kat sini ni kalau kita nak bagi cantik lagi, kita sebenarnya guna colorize tab icon tuan-tuan perempuan. Colorize tab icon, so kita boleh colorkannya di sini. Okay, sebab bila kita send push notification, image dia kecil saja tuan-tuan perempuan, orang bukan nampak pun. Okay, so terpulang kepada budi bicara tuan-tuan perempuan. Okay, so di sini adalah the splash screen ataupun nama lagi satu kita namakan startup image. Dan itu kita akan pilih homepage image. Dan make sure, okay. Kadang-kadang masa kita nak masuk ni kita boleh tahu. Tadi dia, lepas tu dia terus buka. Okay. Kadang dia terus buka. Kadang dia buka pelan-pelan. Maknanya internet lah ya tuan-tuan puan. Okay. Okay, yang penting sama juga save in portrait, save in landscape. Dah saya terangkan peringkat awal.
So sebelum kita pergi publication, let's go to colors. Okay, sebab saya nak tunjukkan, sebab tadi kan dia punya layout kita dah pilih. So saya takkan ubah layout yang lain. Tapi kalau kita nak ubah layout, boleh tuan-tuan. Ubah. Tapi kalau layout kita ubah selepas aplikasi kita telah kita send for publishing dan ada dah orang download dan sebagainya, advice kita bila tuan-tuan puan tukar layout tuan-tuan puan, eloklah aplikasi itu diupdate. Jadi yang saya tunjuk nanti nak generate APK 1.0, tuan-tuan puan boleh buat 1.1, 1.2 sebab layout tu kena. Kalau macam tag icon ni pun tuan-tuan puan keluar kena update. Tapi kalau benda-benda lain yang dalam menu tu tuan-tuan puan tak perlu update. Okay, kita tengah tunggu ni buka kat sini ni, kat emulator kita. Okay, so saya nak klik sini. Okay, kita dah ada beberapa page. So, sikit aja page kita So, sebenarnya layout ni tak berapa sesuai lah Tak berapa sesuai tapi saya tak nak tukar. Okay, so yang ini ni, okay, adalah background. Okay, kadang-kadang kita boleh tukar sini tuan-tuan puan. Kadang-kadang kat dalam design. Tapi saya suka pergi kat homepage dulu. Saya rasa tak boleh tukar kat sini. Kena tukar di dalam. Tapi mari kita check dulu. Okay, dia tak ada ubah tuan-tuan puan. So bermakna kita kena pergi kat design. Okay, kita kena pergi kat design untuk ubah. Tapi image ni adalah ini. Sebab ini adalah colorized tab icon. So saya nak tukar, katakan saya tukar warna merah. Okay, so dah tukar dah. Okay, border ni kita tengok. Ada tak? Kadang-kadang dia keluar kat sini ataupun kadang-kadang kita ni. Cuba kalau saya pilih merah juga. Okay, tidak ada juga di sini untuk ini. Sebab dia kalau keluar border ni dia akan keluar dekat sini. So bermakna dekat sini hanya kita boleh ubah image saja, background bukan di sini. So bagaimana kita nak pergi? Kita pergi di chat. Okay, sebelum kita pergi ke sana, kita pergi ke bawah terus. Tuan-tuan boleh lihat Advanced Customization CSS. So ini programmer boleh tukar dan semua pada mereka yang bukan kode, semua layout yang telah kita pilih tadi kita boleh tukar dia punya color di belakang ini. Okay. Hanya satu ya tuan-tuan, kita tak ada back to factory mana to default. Default kalau macam smartphone dia kata default to factory setting, kita tak ada tuan-tuan. So bila tuan-tuan buat perubahan yang lain-lain tu, ubah satu check. Ubah satu check. Nak mudah check pakai previewer di smartphone dan kita teruskan. Sebab kalau kita nak pergi balik mudah Okay, so di sini nampak dia keluar. Layout optionnya, menu background inilah color dan kemudian toggle menu color yang tadi yang X dengan yang apa ni tu. So ini dia memerlukan color chart dan yang ini kita tak ada, dia tak keluar macam tadi tu. Okay, tuan-tuan pun boleh pergi kat color, dapatkan color chart tu ataupun kita pergi je. Kita pergi aja color chart. Okay, ataupun sebab saya menggunakan Chrome di sini, Chrome ni dia ada satu bagus ni, dia ada ColorZilla ni. Okay, ColorZilla ni tuan-tuan pun boleh bawa. Okay, dan okay, kita pilih ni. So dia dah keluar dah tu, nampak? Ni dia kod dia. Okay, dia dah copy terus dah. So tuan-tuan puan boleh masukkan. Ini boleh Chrome aja Okay, toggle menu ni. Okay, toggle menu ni. Okay, so biarlah saya nak remain aja color warna ni sebab yang tu saya dah bubuh biru. Okay, dan kita klik save. Itu bagusnya kalau kita guna Chrome web page supaya kita boleh pilih color-color yang memang dah ada dalam app kita. Tak adalah kita buat banyak sangat color jadi cacam berbar pula, meriah pula color nanti kan. Itu semua kemas kini. So mari kita lihat. Nampak tak? Dia dah tukar. Color dia hampir sama lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak tengok color tu, kena tengok pakai iPhone. Kadang-kadang dia ada perubahan sedikit. So macam color di sini pun kalau ikutkan, ni fine tune lah. Eloknya kita pilih color yang ada dalam ni dan kita masuk. So boleh guna toggle ni, pergi kat sini. Okay. Color picker ni kita ambil
Okay, yang color tadi tu kita nak pilih color yang ni. Kadang saya pun sebenarnya belajar color picker ni pun tu dia, nampak kat atas tu dah keluar dah. Okay, kat sini dah keluar, dah copy dan kita boleh pergi balik kat colors. Majoriti kita ni bukan bukan graphic designer tuan-tuan dan puan. So kita boleh tengok katakan website atau gambar. Walaupun kita tak nak ambil gambar tu, kita suka dia punya color matching dia tu, kita buka melalui Chrome, kita boleh pick up the color. Okay, so saya nak tukar dekat image. Okay, saya masuk image. Tapi itulah, yang ini dia kena masukkan macam tu. Formatnya lagi satu. Dah boleh. Dia pick up format ni dan so sekarang ni kita tengok. Dah eloklah sikit, tak ada merah macam tadi. Okay, so ini semua untuk kemas kini yang pasti tuan-tuan dan puan, tak perlu coding dan secara generalnya aplikasi m-commerce kita dah siap. Tapi kalau untuk publication, belum lagi lah. Baru pun kita masuk 2 barang dan ni semua tu kita kena kemas kini. Betul-betul kalau kita nak buat e-commerce ni akan ambil masa sedikit. Dan business app kita masuk banyak konten. Memang dalam sistem saya kata boleh build apps in record time. Kalau macam wallpaper, e-card, quiz. Next saya akan buat quiz. Okay, mudah saja. Tapi bila e-commerce ni, terutama kalau tuan-tuan dan puan bina aplikasi untuk perniagaan tuan-tuan dan puan, dia kena ambil masa lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dah mahir, sekejap je boleh buat. Bahan dah ada, sekejap je. Okay, saya pun dah tak tahu berapa lama video ni dah diambil. So kita akan pergi ke publication untuk final step. Okay, so di sini ni, yang penting kita pergi bawah dulu. Sini dah ready. Sebab kadang-kadang ada mungkin kita tertinggal. Kadang-kadang selalunya bila kita masuk the app icon tu di application, kadang-kadang sistem kalau internet line kita tak berapa bagus, kena masuk 2-3 kali. So kita pergi balik je kalau dia ada bagi warning kat sini. Okay, so di sini package name bundle ID, please refer video macam mana nak tukar ni kalau tuan-tuan perempuan tiada pengalaman. Kalau programmer dia orang tahulah macam mana nak buat. Okay, monetize your app untuk advertisement. Kalau tuan-tuan perempuan nak klik, kalau tak mau tak payah. Tapi kalau klik kat sini tuan-tuan perempuan tak isi banner ID ni, dia akan keluar AdMob punya test ID. Untuk pembinaan e-commerce, saya memang tak advise lah buat advertisement. Tuan-tuan puan sepatutnya buat duit daripada perniagaan tuan-tuan puan. Interstitial ni adalah full page advertisement. Dia akan pick up full page. Banner ID ni dia akan keluar dekat bawah. Banner ID mungkin tuan-tuan puan boleh buat lah. Sebagai yang kata duit bonus Duit bonus sebab dia tak mengganggu aplikasi tuan-tuan puan. Terpulang. Itu ikut strategi masing-masing. Kalau macam app saya, Katina Bergani, saya bubuh. Okay, saya bubuh. Saya bubuh banner, saya tak bubuh interstitial. Okay, so final step kita adalah kita perlu sekarang generate APK. Sistem kita ya tuan-tuan puan, pembayaran untuk menyertai AMB Toolkit USD 47, kita akan bagi access dan kemudian kita akan bagi videos, manuals yang kita akan tambah baik dan semua bonus-bonus, lifetime support dan bonus-bonus lain yang kita ada dalam website kita. Tapi bila, dan tuan-tuan puan boleh bina seberapa banyak aplikasi yang tuan-tuan puan nak buat, tapi bila kita nak generate APK, di mana di sini tuan-tuan puan kena subscribe to the system. Sebab dengan subscription ni lah nanti kita akan bantu tuan-tuan puan maintain aplikasi tuan-tuan puan di dalam Google Play Store dan juga Apple App Store, dan semua tu ada cost ya tuan-tuan puan, dan setiap aplikasi yang publish adalah extra cost untuk kami. So sini saya dah ada subscription. So pilihlah subscription, kita ada dari 3 apps sampailah ke 9,999 app ikut bajet masing-masing. Nanti tuan-tuan puan boleh lihat ya di bawah ini ya. Dan juga boleh juga pergi ke website kami. Alright, so klik here. Okay, dan sekarang kita tengok subscription valid. Yang ini
belum lagi. So kalau tuan-tuan puan lihat ni free until ni, kalau sampai pun Julai 6 ni tak ada apa masalah ya. Tak ada masalah. Hanya biasalah sistem kita ni, kita nak minta tuan-tuan puan subscribe lah cepat-cepat kan. Tapi kalau dia dah overdue pun tidak ada masalah. Aplikasi tuan-tuan puan tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Sampailah tuan-tuan puan linkkan kepada satu subscription untuk generate APK. Mana yang kedai sama tu saya belum generate APK lagi. Okay. So kita balik-balik ke publication. Dan sekarang kita nak generate APK. Selalunya video yang saya buatkan untuk peserta-peserta saya ada banyak video. Saya tak tunjukkan sampai generate APK. Sebab ni yang 14 days app challenge ni ada pula suara-suara yang mengatakan ni just production, just untuk test out. So saya akan tunggu bersama-sama tuan-tuan puan sampai APK sampai. So saya generate APK, source code semua ada. Tapi kita nak cara yang mudah. APK akan sampai dalam masa 2 minit. Kurang 2 minit, sebenarnya 1 minit setengah saja. Okay, tapi kita kena refresh the page. So sambil kita menunggu, so nampak dia tengah generating. So sistem kita tengah buat, tuan-tuan puan refresh page tu ni, dia akan keluar di sini. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan tunggu sebentar. Dan dia juga akan hantar email menggunakan email yang tuan-tuan puan register dengan kami, yang mana saya bukakan akaun tuan-tuan puan. Okay, so tuan-tuan puan, saya telah buktikan pada tuan-tuan puan, tuan-tuan puan boleh bina e-commerce page sendiri. Okay, dan insyaAllah e-commerce page adalah satu page yang kita sentiasa tambah baik, termasuk juga Megaprint. Okay, kita sentiasa update, kita sentiasa upgrade berdasarkan situasi semasa. Dan insyaAllah harapnya dalam masa sebulan 2 ni, programmer siap, dia orang tengah buat tu, tengah testing dan sebagainya. Kita akan masukkan, kita akan tambah M-Commerce Pro yang mana tuan-tuan puan-puan boleh membina seperti saya tak boleh kata sebiji ataupun sama, sebab pasti dia akan lain sedikit daripada Lazada dan Shopee tuan-tuan. Nak bina Lazada, Shopee tu tuan-tuan berjuta ya. Kita ada e-hailing app. Saat ni saya tahu exactly berapa harga. Kalau tuan-tuan lihat sejarah Uber, mereka nak bina e-hailing Uber pada peringkat awalnya memakan 1.5 juta ya. So kita ada e-hailing similar seperti Uber dan tidak akan kos tuan-tuan sampai 1.5 juta. Sama juga nanti kita akan ada similar like Lazada dan Shopee. Okay, kita tunggu programmer kita sedang membinanya dan kita akan test out. Nak cakap dia 100% seperti Lazada, Shopee, tak bolehlah tuan-tuan puan. Itu akan kos yang amat tinggi ya, tetapi insya-Allah dia boleh mencapai apa yang perlu untuk mencapai hajat Shopee dah ni. Tapi kalau tuan-tuan puan nak ada satu aja seller ataupun tuan-tuan puan nak kontrol apa jenis perniagaan yang boleh masuk dalam kedai app tuan-tuan puan-puan ni, yang ini dah boleh teruskan guna. Tak payah nak tunggu yang tu. Ya, kita ni usahawan ni tuan-tuan puan, apa yang ada kita jalan dulu tuan-tuan puan. Tak pun kita tak usah publish, kita test dulu. Kita mahirkan dulu, kita tengok dulu dan kemudian bila yang itu kita dah upgrade, terus gunakan itu untuk kegunaan masa depan. So, okay, saya nak refresh. Saya rasa dah cukup dah 2 minit saya berceloteh ni. Saya minta maaf lah banyak cakap ya. Trainer macam itulah tuan-tuan puan, memang cakap non-stop. Tapi nak belajar je tak? Alhamdulillah. Download latest dah keluar. Okey, apa yang perlu hanya tuan-tuan puan lakukan, hanya klik download latest. Okey, nampak tu dia tengah download dah. Dan kemudian tuan-tuan puan boleh test final sebaik-baiknya walaupun kita ada previewer. Okey, tuan-tuan puan download previewer. Dari APK adalah yang paling terkini. Okay? Paling terkini. Sebab kadang-kadang previewer tu pun saya pun terlewat nak update. Sebab setiap kali kita ada feature baru, setiap kali kita update modul, saya kena update the previewer. So kadang-kadang mungkin saya terlepas pandang, okay, terlupa ke apa nak update. So APK adalah yang exactly as what yang tuan-tuan puan akan publish. Dan kalau tuan-tuan puan ada masalah sebelum even submit for bug ticket, sebelum even bertanya dengan saya di Telegram atau WhatsApp atau di Facebook, generate APK dulu. Generate APK dulu, tuan-tuan puan lihat. Kemungkinan besar ianya sebenarnya hanyalah
kemungkinan previewer tu tak update ya. So okay, tuan-tuan dan puan, dah ni, so kita dah come to the end of our presentation. Saya nak tamatkan, so saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah bersama-sama kami di AMB, dan pada mereka yang mendengar daripada awal sampai habis, lagilah saya mengucapkan terima kasih bermakna tuan-tuan dan puan-puan amat berminat dengan program kami. Kita ada lebih daripada 100 features tuan-tuan dan puan, dan kita akan terus kemas kini di masa hadapan. Marilah sertai kami. Kami di mana tuan-tuan dan puan-puan lihat boleh bina aplikasi. Apa kot? Itu adalah perkara yang memang kita telah lakukan, dan saya telah mengajar sebenarnya untuk membina aplikasi dari tahun 2013. Dah jumpa bermacam-macam ragam orang. Okey, alhamdulillah saya dapat membantu ramai orang membina aplikasi. Okey, macam saya pun saya dah guna beberapa sistem platform. Sistem platform yang kita ada sekarang ni adalah milik saya sendiri, softwarenya saya beli. Bukan nak kata saya seorang je ada juga orang lain mungkin beli juga daripada French programmer. Tapi saya telah, bagusnya sistem ni kita boleh update, upgrade dan boleh customize. So banyak feature pages yang kita customize sendiri. Alright, so dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan, marilah menyertai kami. Pada mereka yang telah menyertai kami, kena buatlah apps ya. Jangan tunggu lama-lama. Kami sedia membantu tuan-tuan pada sebilang masa. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like YouTube channel kami ni untuk video-video masa depan. Kalau tuan-tuan dan puan ingin mendapat maklumat lanjut, sila pergi dekat explanation di YouTube. Klik website kami dan silalah register. Ataupun untuk mendapat lebih maklumat. Banyak detail saya bubuh situ, dan dalam FAQ pun tuan-tuan boleh lihat. So dengan itu, sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.